Kita bersama seorang yang pakar lah ni ya, untuk bercakap tentang digital, ICT, teknologi dan sebagainya lah. Jadi sedikit sebanyak saya akan minta Tuan Khair untuk kongsikan sedikit sebanyak lah mungkin yang akan bersama dengan kita minggu depan. Tuan Khair akan dapat share banyak, tapi sikit sebagai mukadimah yang tak dapat bersama kita nak dapatkan juga sikit sebanyak ilmu melalui pengalaman-pengalaman Tuan Khair sendiri berkaitan dengan digital. Kalau bulan lepas ataupun program-program lepas saya ada menyentuh juga sikit sebanyak topik berkaitan dengan ICT ni, tapi saya kira kalau dari pakar tu lagi bernas dan lagi lebih lah impactnya ya, dengan pengalaman yang ada dan sebagainya. Jadi mungkin boleh kita kongsikan sikit banyak dengan para pendengar lah Tuan Khair ya. Kita sedia maklum dan kita sedar tentang cabaran-cabaran digital ya, yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita. Mungkin yang paling genting, yang paling kritikal, apa sebenarnya cabaran digital yang sedang kita hadapi sebenarnya Tuan Khair? Silakan. Okay, terima kasih. Terima kasihlah kepada Kim kerana sudi menjemput pada pagi ini, kepada Puan Zarita dan juga DJ Nick kita lah, dan juga para pendengar Kim yang setia ni kan. Okay, jadi bila kita bercakap pasal digital dan cabaran kan, digital ni maknanya kita dengar radio ni ada yang dengar online dan sebagainya, itu dah digital sendirilah. Okay, cabarannya sebenarnya yang paling detail sebenarnya banyak cabaran kan, tapi yang paling detail kat sini suka saya mengambil cabaran yang pertama adalah people, human, manusia tu sendiri, kita sendiri kan. Maknanya bab kata orang digital ni sebagai satu alat kan. Kalau kita nak motong sayur tu kita perlukan pisau, pisau tu adalah satu alat. So pisau tu pun satu cabaran juga. Boleh digunakan untuk perkara yang bermanfaat dan juga di sebaliknya. Begitu juga teknologi digital yang ada di dalam tangan kita, di persekitaran kita. Okey, kita kena nilai, kita kena tengok pada diri kita juga sebagai human. Untuk apa kita gunakan teknologi digital ini, untuk yang bermanfaat ataupun sebaliknya. Itu adalah cabaran yang paling utama yang saya nak kongsikan. Jadi kita berbalik-balik pada diri kita lah, untuk apa kita memiliki teknologi tersebut. Kan? Adakah sekadar untuk tujuan hiburan, untuk tujuan yang melalaikan, ataupun untuk tujuan pembelajaran, untuk tujuan sebaran maklumat, ataupun memang kerja kita untuk bersama dengan teknologi tersebut, ataupun yang paling malas sekali kita tak tahu untuk apa. Kita ada. Itu cabaran dia kan. Orang kita ada, orang lain buat benda yang bermanfaat, kita sebaliknya. Itulah sedikit. Okey, Tuan Khair akan bersama dengan kita dalam Kembara Inspirasi Teknologi di kawasan ini untuk 2 sesi ini ya. Juga para pendengar, iaitu dalam modul pertama cabaran digital dalam organisasi, dan juga modul kedua setiausaha efektif dengan teknologi kreatif ya. Sebenarnya di sebalik cabaran ataupun permasalahan yang mungkin timbul daripada penggunaan ICT, bukan saja dalam organisasi tapi juga dalam kehidupan seharian kita Tuan Khair ya. Saya tertarik juga dengan tajuk yang kreatif ni nanti juga kan. Macam mana sebenarnya kita nak menjadi kreatif dengan digital yang ada, ataupun dengan teknologi ICT yang sedia ada ni, yang boleh membantu dalam kehidupan kita Tuan Khair. Okey, dia bila sebut pada kreatif tadi, berbalik pada kita punya niat tadi lah, tujuan kita tadi. Sebelum nak jadi kreatif, kita kena tengok guna pakai untuk apa. Sebagai contohnya macam saya sendiri lah, pengamal sosial media yang tegar Kalau pada awalnya dulu, ramai juga yang tidak bersetuju dengan teknologi sosial media ni, terutamanya jabatan-jabatan kerajaan Dan alhamdulillah saya pun sering juga dijemput oleh jabatan-jabatan kerajaan, kementerian dan sebagainya untuk memberi penerangan yang mana sosial media ni kita boleh gunakan untuk kebaikan juga kalau kita pandai memanfaatkannya secara kreatif. Sebagai contohnya, untuk syarikat-syarikat ataupun ahli-ahli perniagaan boleh menggunakan sosial media ni untuk memurahkan kos pemasaran mereka. Kemudian institusi keluarga boleh menggunakan sosial media ni untuk merapatkan lagi hubungan erat. Maknanya boleh kumpul keluarga sampai daripada moyang dia sampai 7 keturunan kan. Maknanya berjumpa di sosial media Kemudian dari segi orang cakap silaturahim, sahabat-sahabat dia boleh menggunakan sosial media untuk buat pelbagai event. Kalau kita tengok dengan adanya sosial media ni, kawan-kawan yang 30-40 tahun tak pernah berjumpa di Facebook, di Instagram dan sebagainya. So maknanya kita boleh memanfaatkan platform sosial media atau platform digital ni ikut kreativiti masing-masing. Tujuan kita untuk apa? Kalau untuk ahli perniagaan, untuk pemasaran. Kalau untuk institusi keluarga, untuk mengeratkan lagi hubungan. Dan kalau untuk organisasi, ialah menyampaikan maklumat. Itu kalau saya juga galakkan, mana-mana organisasi ada dia punya fanpage dia sendiri.
dia berkomunikasi kepada golongan sasar ataupun pelanggan-pelanggan mereka. Kan? So banyak lagi lah elemen-elemen kreatif yang kita boleh apply ataupun manfaatkan. Sebagai contohnya saya sendiri telah menubuhkan satu NGO namanya Pertubuhan Kembar Amal. Kan? Kalau ikutkan NGO ni baru saja lagi kan? Ini masuk tahun yang kedua umurnya kan. Tapi alhamdulillah dengan asbab daripada isu banjir, kita dapat bersama di Facebook dan kita mengaturkan strategi-strategi bagaimana nak bantu masa-masa banjir ini. Dan yang paling utama ialah bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital ni untuk fundraising, iaitu mengumpul dana kan. Dan asbab daripada situ alhamdulillah Pertubuhan Kembar Amal ni pun dikenali orang cakap orang trust dan ramai yang turut serta menyumbang. Dan yang terbaru ni juga ada musibah banjir di Semporna, kami pun juga pergi ke sana. Maklumat kita dapat pun melalui digital juga. Jadi kita kena orang cakap memanfaatkan teknologi itu sendiri. Jangan biar teknologi kontrol kita, tapi kita yang kontrol teknologi. Itu yang tagline programnya, teknologi dikuasai. Dan memandangkan alhamdulillah ni kita dah mendapat penyertaan hampir 50 orang jugalah daripada bakal-bakal peserta kita nanti minggu depan. Dan mungkin dalam kita nak berjumpa dengan bakal-bakal peserta kita tu akhir insyaAllah. Sebagai setiausaha pula, bagaimana mereka boleh mengambil manfaat dan juga dalam nak menghadapi cabaran digital itu sendiri, dalam nak memajukan, meningkatkan bukan saja potensi diri tapi juga potensi organisasi. Okey. Yang pertamanya sebagai setiausaha sendiri ialah cabarannya dari segi knowledge lah. Knowledge. Kalau kita tak participate, kalau kita tidak ambil tahu tentang perkembangan teknologi digital, terutamanya how to apply, bagaimana nak menggunakan teknologi ini dalam kerja-kerja seharian. Sebagai contohnya, kalau kita menggunakan teknologi percuma yang disediakan oleh Google, banyak dari segi aplikasi-aplikasi yang mana boleh mempercepatkan kerja kita. Contohnya Google Calendar dan sebagainya. Dan juga bagaimana kita nak memanfaatkan Facebook, Instagram dan sebagainya. Sebab kalau kita tak kuasai ilmu ni, kita tak kuasai teknologi digital ni, ianya kita akan tenggelam dalam teknologi itu sendiri. Maknanya kita masuk saja pejabat, kita tak tahu apa, jadi kita buang masa. Dia ada banyak aplikasi-aplikasi sebenarnya yang boleh automate, yang mempercepat dan memudahkan kerja kita. Dan sebagai seorang setiausaha, kalau dia memahami teknologi ni dan dia dapat kuasai teknologi ni, insya-Allah dengan mudahnya dia dapat memanfaatkan dari segi masa bekerja itu sendiri. Dan juga pokok pangkalnya saya cakap tadi ialah knowledge. So alhamdulillah dengan penganjuran yang dianjurkan oleh IKIM dalam program PPLI ni, dapat dimanfaatkan oleh para setiausaha yang kita khususkan untuk program ni. Dan juga saya difahamkan peserta-peserta juga ada daripada bahagian teknikal dan sebagainya kan. Dan insyaAllah kita sama-sama fokus kepada bagaimana nak menguasai teknologi ni. Tapi sebenarnya bila bercakap tentang aplikasi pengisian dan sebagainya, ramai yang beranggapan nak dapat yang bagus, nak dapat yang senang tu berbayar kan. Tapi sebenarnya yang free pun banyak tu ni. Ya, banyak. Sebab itulah kita kena kuasai teknologi tu. Sebabkan kita tak kuasai, kita tak tahulah mana nak cari yang bercuma dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada yang Words pun tak boleh pakai, Excel, PowerPoint. Betul. Saya yang dah daftar tu, insyaAllah inilah akan kita selami dan ini akan cuba kita kongsikan bersama insyaAllah sepanjang 3 hari 2 malam nanti. Dan sedikit sebanyak lagi mungkin bagaimana persiapan bercakap tentang nak ada ilmu dan juga sikap, knowledge tadi tu. Persiapan kita dalam menghadapi cabaran, kita sedia maklum ada kebaikan dan ada keburukan, dan cabaran tu pun kita sedia maklum. Jadi bagaimana persiapan diri kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang yang berkerjaya, sebagai seorang ibu, seorang ayah, bapa juga dalam menghadapi kehidupan, nak menghadapi cabaran digital ni, apa yang perlu ada selain daripada ilmu, dan juga apa yang perlu diamalkan terlebih dahulu sebelum kita nak minta orang lain buat, kita kena buat dulu katnya. Antara persiapan awal tu ialah kita kena tengok balik pada diri kita, niat ataupun objektif kita menggunakan teknologi tersebut. Sebagai contohnya dari segi kekeluargaan kita boleh educate the family, maksudnya kena ada undang-undang. Persahabatan pun macam tu juga, kena ada undang-undang. Maksudnya bila kita minum teh tarik, minum kopi kat luar tu, kalau kita tengok situasi dulu dan sekarang kalau dulu masing-masing berinteraksi secara human lah, minum kopi dan sebagainya. Tapi sekarang ni masing-masing mengadap handphone masing-masing. Jadi kena tetapkan undang-undang. Undang-undang maknanya kalau time kita minum bersemuka dan sebagainya, letak handphone. Siapa yang mengadap handphone tu kita kenakan denda dan sebagainya. Itu satu cabaran juga sebenarnya kan. Kalau kita tengok kat mana-mana sekarang ni kan, dah semuanya dah mengadap handphone masing-masing kan.
Okey, mana-mana yang pekerja yang memang tidak terlibat secara langsung dengan teknologi media ataupun sosial dan sebagainya, okey, akan adakan dia punya, bukanlah kata sekatan, ada dia punya jadual-jadual dia. Dan alhamdulillah banyak organisasi yang ada buat macam tu. Maknanya boleh akses sosial media ni time-time rehat sahaja. Waktu-waktu lain dia fokus kerja dia. Nah, itu di antara persiapan yang kita kena sediakan lah. Kita tengok dari segi apa objektif dan juga polisi-polisi yang disediakan oleh syarikat. Sebab kita tak boleh nak terputus secara langsung dengan teknologi digital ni. Nanti orang cakap orang lain dengan secara canggihnya buat promosi melalui online dan sebagainya, tapi kita tidak menggunakan langsung. Sebab kita anggap berkenaan dengan teknologi digital ni semuanya benda yang tak baik saja. Walhal sebabkan kita tak ada knowledge, kita tak faham. Itu salah satu cabaran juga. Because we don't have knowledge, kita tidak menggunakannya. Dan itu dia dapat perkongsian kita pada pagi ini bersama dengan Puan Zalita Haji Kasim dan juga tetamu kita, iaitu Tuan Hir Arifin, merupakan pengasas media konsultan Senam Berhad, dan cukup menarik perbincangan kita pada hari ini, bagaimana kita memanfaatkan teknologi kepada sesuatu yang lebih baik, bukan yang membawa kepada perkara yang tidak baik ataupun keburukan. InsyaAllah kita berada untuk promosi ketiga Puan Zalita dan juga Tuan Arifin. Kita akan kembali selepas ini. Bestnya pendaftaran Cuma bersama PPLI, sekali lagi bersama dengan Puan Zalita Haji Kasim, Fellow PPLI, dan juga tetamu kita hari ini, iaitu Tuan Hir Arifin yang merupakan pengasas media konsultan Senam Berhad. Kita berkongsi bercakap tentang cabaran digital dalam kehidupan. Jadi saya kira Puan Zalita akan melayari perbincangan ini dengan lebih mendalam lagi. Silakan. Ya, terima kasih ni. Dan untuk penilaian mungkin baru kita bersama Tuan Hir, salah seorang pembentang juga lah yang akan bersama kita dalam bengkel kembar inspirasi teknologi dikuasai, dan memang dah hampir beberapa program dalam penjelasan saya berkaitan dengan digital dan juga teknologi komunikasi maklumat terkini lah ni. Agak-agak apa yang terkini sekarang ni Tuan Hir, yang orang kata tengah in lah sekarang ni sebagai panduan kepada majikan-majikan kita? Sebab kadang-kadang bila kita tanya majikan, dia tak ambil orang kata, bukan tak ambil tahu, tapi tak ambil cakna sikit kan. Kadang-kadang dah advance dah, ada staff yang advance, majikan pula yang tak advance. Kadang ada majikan yang advance tapi tak terkejar oleh staff pula. Bagaimana? Jadi dalam yang nak kejar yang terkini ke, atau bagaimana kalau dalam bidang ICT dan juga digital ni Tuan Syed? Okey, itu salah satu cabaran juga lah. Bila kita bercakap dengan digital ni, dia terlalu cepat dia punya perkembangan dia tu kan. Kalau dulu kita hanya tahu berkenaan dengan email saja. Maknanya kalau dah ada email tu, canggih lah syarikat ada email kan, syok lah kan. Kemudian website kan, kalau ada website tu syarikat tu dia leading lah. Tapi sekarang ni ringkasnya dalam teknologi digital ni, kita tak boleh ketinggalan sebenarnya. Yang mana orang lain ada, kita kena ada. Mana yang teknologi yang terbaru keluar, tu kita ada juga. Sebagai contohnya, kalau dulu famous dengan Facebook dan sebagainya kan, so setiap syarikat dan sebagainya dia ada dia punya Facebook dia sendiri kan. Dan yang terkini adalah Instagram. Kan. So yang paling terkini Instagram lah. Maksudnya kena ada jugalah. Kan. Supaya kenapa saya cakap kena ada, kalau kita bercakap berkenaan dengan syarikat inilah platform yang mana akan sampai ataupun reach kepada dia punya belakang pelanggan ataupun dia punya prospek. Sebab teknologi ini sebenarnya lah, dia ada di generasi dia. Kalau dia tertinggal satu teknologi, dia tak gunakan ataupun dia tak follow teknologi ini, maka dia akan tertinggal lagi satu dia punya generasi yang menjadi prospek kepada dia. Tapi saya kira yang lebih penting di sebalik mengejar pembangunan dan kemajuan ICT ni, nak tengok juga cara penggunaan dan juga aplikasi dalam untuk kita memastikan yang maklumat itu sampai. Tapi yang paling penting juga yang perlu dititik beratkan ialah penggunaannya dengan etika, saya kira. Betul. Etika yang lebih penting ialah selaras dengan Al-Quran dan Sunnah kita. Bagaimana? Betul. Itu kalau dalam ini ialah dipanggil copywriting. Copywriting maksudnya apa yang kita nak tulis. Ini salah satu cabaran juga kan. Orang ada Instagram, kita pun ada Instagram. Orang menulis sesuatu yang bermanfaat, dan dalam masa yang sama, kalau dari segi perniagaan dia makin disenangi, perniagaan dia makin berkembang, dan orang makin bercakap berkenaan dengan perniagaan dia, mana dia akan jadi viral kan. Tapi disebabkan kebanyakannya tidak faham apa yang nak dia tulis, bagaimana dia nak tulis, dan tulisannya macam mana yang sepatutnya mengikut format
kan, etika ataupun cara yang bagaimana kan. Dalam cara ringkasnya, orang tak rasa bosan lah dengan penulisan kita tu, ataupun orang tidak rasa kita punya posting tersebut mengganggu dia. Gitu. Okey, dan insyaAllah selain pada Tuan Khair dalam bengkel 3 hari 2 malam ni juga Nick dan juga para pendengar, kita akan bersama dengan yang bahagia Ustaz Herianto. Ustaz Herianto akan membawa 2 modul, iaitu teknologi ICT, integriti diri versus facility. So banyak facility kan, tapi kadang-kadang tercabar integriti kita dengan facility yang ada. Dan sebab itu juga konsep jemaah dalam interaksi ICT. Kita minta Ustaz Herianto untuk bersama-sama memberi pencerahan berkaitan dengan konsep jemaah ni. Bukan dalam solat jemaah je sebenarnya dalam ICT pun bagaimana kita nak mengambil konsep jemaah ini dengan ruh dan juga semangat Islamiah itu nanti, insyaAllah. Dan itu sedikit sebanyak perkongsian berkaitan bengkel kita akan datang ni selepas dengan Ustaz Herianto tu, kita akan bawa para peserta kita untuk gadget getaway. Kita akan ke Kota Singa buat seketika lah ni dan kita akan kembali ke Johor hari Ahad. Hari terakhir tu insyaAllah akan satu sesi bersama dengan saya sendiri, insyaAllah, dengan teknologi ICT cabaran Islami. Dan sempat lagi sebenarnya di minit-minit terakhir, kalau para peserta yang masih nak mendaftar ada sikit lagi lah ruang untuk anda. Dan cara nak hubungi, nak mendaftar boleh hubungi 0362046323 atau 62046324 ataupun 6325 ni Dan saya kira satu lagi program ni, ini yang minggu depan, yang bulan depan pun kita dah Cuma bersama PPLI, sekali lagi bersama dengan Puan Zrita Haji Kasim, fellow PPLI, dan juga tetamu kita hari ini iaitu Tuan Hir Arifin yang merupakan pengasas media consulting Senin Berhad. Kita berkongsi bercakap tentang cabaran digital dalam kehidupan. Jadi saya kira Puan Zrita akan melayari perbincangan ini dengan lebih mendalam lagi. Silakan. Ya, terima kasih ni. Dan untuk pendengar yang mungkin baru kita bersama Tuan Hir, salah seorang pembentang jugalah yang akan bersama kita dalam bengkel kembar inspirasi teknologi dikuasai. Dan memang dah hampir beberapa program dalam penjelasan saya berkaitan dengan digital dan juga teknologi komunikasi maklumat terkini lah ni Agak-agak apa yang terkini sekarang ni Tuan Hir, yang orang kata tengah in lah sekarang ni sebagai panduan kepada majikan-majikan kita? Sebab kadang-kadang bila kita tanya majikan, dia tak ambil orang kata bukan tak ambil tahu, tapi tak ambil cakna sikit kan. Kadang-kadang dah advance dah, ada staff yang advance, majikan pula yang tak advance. Kadang-kadang ada majikan yang advance tapi tak terkejar oleh staff pula, bagaimana? Jadi dalam yang nak kejar yang terkini ke atau bagaimana kalau dalam bidang ICT dan juga digital ni Tuan Syed? Okey, itu salah satu cabaran juga lah bila kita bercakap dengan digital ni. Dia terlalu cepat dia punya perkembangan itu kan. Kalau dulu kita hanya tahu berkenaan dengan email saja. Maknanya kalau dah ada email tu kayak canggih lah, syarikat ada email kan, kayak syok lah kan. Kemudian website kan, kalau ada website tu kayak syarikat tu dia leading lah. Tapi sekarang ni ringkasnya dalam teknologi digital ni kita tak boleh ketinggalan sebenarnya. Yang mana orang lain ada, kita kena ada. Mana yang teknologi yang terbaru keluar pun kita ada juga. Sebagai contohnya, kalau dulu famous dengan Facebook dan sebagainya kan, so setiap syarikat dan sebagainya dia ada dia punya Facebook dia sendiri kan. Dan yang terkini adalah Instagram. Kan. So yang paling terkini Instagram lah. Maksudnya kena ada jugalah. Kan. Supaya kenapa saya cakap kena ada, kalau kita bercakap berkenaan dengan syarikat inilah platform yang mana akan sampai ataupun reach kepada dia punya belakang pelanggan ataupun dia punya prospek. Sebab teknologi ini sebenarnya lah dia ada di generasi dia. Kalau dia tertinggal satu teknologi, dia tak gunakan ataupun dia tak follow teknologi ini, maka dia akan tertinggal lagi satu dia punya generasi yang menjadi prospek kepada dia. Tapi saya kira yang lebih penting di sebalik mengejar pembangunan juga kemajuan ICT ni nak tengok juga cara penggunaan dan juga aplikasi dalam untuk kita memastikan yang maklumat itu sampai. Tapi yang paling penting juga yang perlu dititik beratkan ialah penggunaannya dengan etika, saya kira. Betul. Etika yang lebih penting ialah selaras dengan Al-Quran dan Sunnah kita bagaimana. Betul. Itu kalau dalam ini ialah dipanggil copywriting. Copywriting maksudnya apa yang kita nak tulis. Ini salah satu cabaran juga kan. Orang ada Instagram, kita pun ada Instagram. Orang menulis sesuatu yang bermanfaat dan dalam masa yang sama, kalau dari segi perniagaan dia makin disenangi, perniagaan dia makin berkembang dan orang makin bercakap berkenaan dengan perniagaan dia, mana dia akan jadi viral kan. Tapi disebabkan kebanyakannya tidak faham apa yang nak dia tulis, bagaimana dia nak tulis dan tulisannya macam mana yang sepatutnya mengikut format
kan, apa etika ataupun cara yang bagaimana kan. Dalam cara ringkasnya, orang tak rasa bosan lah dengan penulisan kita tu, ataupun orang tidak rasa kita punya posting tersebut mengganggu dia. Gitu. Okey, dan insyaAllah selain pada Tuan Hir dalam Mingkil 3 hari 2 malam ni juga Nik, dan juga para pendengar, kita akan bersama dengan yang bahagia Ustaz Herianto. Ustaz Herianto akan membawa 2 modul, iaitu teknologi ICT, integriti diri versus facility. So banyak facility kan, tapi kadang-kadang tercabar integriti kita dengan facility yang ada. Dan sebab itu juga konsep jemaah dalam interaksi ICT. Kita minta Ustaz Herianto untuk bersama-sama memberi pencerahan berkaitan dengan konsep jemaah ni, bukan dalam solat jemaah je sebenarnya. Dalam ICT pun bagaimana kita nak mengambil konsep jemaah ini dengan ruh dan juga semangat Islamiah itu nanti, insyaAllah. Dan itu sedikit sebanyak perkongsian berkaitan bengkel kita akan datang ni selepas dengan Ustaz Herianto tu, kita akan bawa para peserta kita untuk gadget getaway. Kita akan ke Kota Singa buat seketika lah ni dan kita akan kembali ke Johor hari Ahad. Hari terakhir tu insyaAllah akan satu sesi bersama dengan saya sendiri, insyaAllah, dengan teknologi ICT cabaran Islami. Dan sempat lagi sebenarnya di minit-minit terakhir, kalau para peserta yang masih nak mendaftar ada sikit lagi lah ruang untuk anda. Dan cara nak hubungi, boleh hubungi, nak mendaftar boleh hubungi 0362046323 atau 62046324 ataupun 6325 ni Dan saya kira satu lagi program ni, ini yang minggu depan, yang bulan depan pun kita dah lagi dengan Cik Wan Roslili yang biasa dengar suara kapsul dan sebagainya di IKIM FM tu, bolehlah dapat bersama dengan Cik Wan Roslili Abdul Majid. Dan juga Al-Quran Panduan Inspirasi dan Hikmah dalam Kerjaya. Selain pada itu, rakan saudara saya Cik Muhammad Nur Omar pun akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam Al-Quran, Kepimpinan dan Kepengikutan dalam Organisasi. Nak jadi pemimpin ke, nak jadi pengikut ke, Al-Quran juga pegangannya. Dan juga Al-Quran Perihal Nama dan juga Hakikat yang akan disampaikan oleh Cik Muhammad Asham Ahmad. Juga Al-Quran Perihal Potensi dan juga Motivasi Jiwa. Dan sekali lagi bersama dengan Cik Muhammad Nur Omar, Al-Quran Sinergi Organisasi. Ujuk pangkalnya Al-Quran lah ni apa saja cabang kita nak bawa, apa saja topik dalam organisasi tu, nak bawa ke atas ke, nak bawa ke bawah ke, kiri ke kanan ke, ke depan ke belakang, Al-Quran lah inspirasi dalam kerjaya. Akan kita anjurkan pada 6 hingga 7 Mei 2015 ini di Ceringin Hills Convention and Spa Resort. Dah pun kita upload di dalam website. Nak dapatkan maklumat lanjut dan juga brosurnya boleh ke www.ikim.gov.my. Dan yang nak bercakap ataupun nak dapatkan keterangan lanjut boleh hubungi 03 6204 6324 ataupun 036204 6325. Dan saya kira sebelum kita akhiri ni sedikitlah pesanan daripada Tuan Hir kepada bakal-bakal peserta yang akan bersama dengan kita minggu depan ni, insyaAllah. Mungkin ada sedikit pesanan daripada Tuan, silakan. Pesanan saya mudah je lah. Selamat bertemu lah, insyaAllah. Pada hari Jumaat minggu depan sama-sama kita manfaatkan masa untuk sama-sama kita meneroka dan menguasai teknologi. Biar kita kawal teknologi, jangan teknologi kawal kita. InsyaAllah. Itu dia ni. InsyaAllah setakat inilah untuk minggu ini. Saya baik, terima kasih banyak Puan Sarita dan juga Tuan Hir Arifin berkongsi bersama dengan rakan-rakan pendengar kita untuk waktu ini. Dan nampaknya insyaAllah selamat berseminar, berkursus lah nampaknya, berbengkel lah nampaknya Dan sekali lagi selamat maju jaya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.